Assalamualaikum, salam. Hari ini hari Khamis, Julai 9, 2020, 2:08 petang. Okey, hari ini saya nak terangkan sikit pasal label ataupun line, terutama sekali yang indent ni. Kebanyakan yang saya buat dan bila orang copy, kalau kod ni semua skrip ni semua betul dan masih keluar error, selalunya kesilapan dekat indent ni. Nampak garisan halus ni. Ini nak bagi tahu dia indent. Indent maksud dia sebab programming script ataupun komputer lah, bila membaca kita punya script, dia akan baca line by line. Jadi bila kita buat indent ni, dia asal dia label.new ni satu garisan panjang yang panjang sampai ke kanan, terus ke kanan sampai kita kata terminatekan dia. Ni. So line label.new bar ni terminate dia dekat sini. Jadi untuk kita nak bagi tahu komputer file script ni, yang kita ni dalam satu line yang panjang, tapi untuk pandangan kita nak turunkan ke bawah lah, new line kan. So indent ni penting. Dia dah ada syarat dia dah, dia 4 kali space, lepas tu baru nampak je garisan putih ni, garisan ni, mana indent kita betul lah. Selalunya kesilapan dekat area sini. Selagi tak keluar yang garisan ni kan, mana indent kita kurang betul. Okay, tapi itu je lah. Tapi bukan itu yang saya nak cerita. Saya nak cerita pasal label juga. Terima kasih pada kawan kita GenTrade. Mana sebenarnya? Dia GenTrader X kot. GenTrader X 28 buat berkongsi pasal skrip ni. Dan bila saya tengok, saya nak ceritakan pasal label lah. Okay, ini contoh label yang simple yang selalu saya buat berdasarkan contoh yang TradingView bagi mula-mula dulu. Maksudnya saya kata selalu, untuk buat label ni ada banyak cara. Even dalam programming pun ada banyak cara. Macam saya pakai Cowboy. Apa saja contoh dia bagi, saya pakai, saya ubah-ubah. Janji hasilnya tetap keluar. Macam mana kita nak buat, kan, panjang ke pendek ke skrip dia, tak kisah. Janji hasilnya keluar. Okay, contoh untuk buat label yang ni, okay, ini hasil dia. Kalau saya buat turun keluar, dia saya tak lukis kat atas, saya lukis kat bawah. Saya lukis dekat kotak baru ni, sebab saya tak buat overlay through. Jadi saya ada nilai open price. Ini simple label ya, open price, lepas tu two string saya ambil open, lepas tu close price dengan resistance. Simple. Okay. Tapi bila kita ada banyak label nak buat, ataupun kita ada banyak teks nak ditulis dalam label tu, kalau buat macam ni mungkin kita rasa macam agak messy sikit lah, berserabut. Lagi-lagi kalau kita nak buat, kalau kita kod skrip kita panjang lah, sampai 100 lebih punya garisan, agak pening lah kalau kita nak buat, nak double check ke, nak bagi orang baca ke apa. Walaupun sekarang kalau saya tekan Ctrl F, kita dah ada search dalam ni. Dulu tak ada, sekarang dah search. Jadi kalau kita search ni dah senang sikit lah, cepat sikit lah kita nak pergi ke mana tempat yang kita nak pergi. Search ni dulu tak ada, sekarang dah ada. Dah betul-betul macam GUI untuk programming language lah. So satu lagi cara, okay, sebenarnya untuk teks ni yang ada titik perpuluhan ni, sampai area sini, sampai dia tulis koma ni bukan koma depa koma apa semua, ni koma apa ke hair koma, bukan koma tu, ni koma adalah dalam satu bentuk teks. Asalnya dia kena buat macam ni. Sekarang dah, kalau ikutkan format dia kena buat macam ni, teks kan. Kalau ikut format kita label new ni, kita akan nampak X, Y dan teks. Jadi kena buat macam ni. Tapi dulu mungkin dia tak buat, jadi contoh dia bagi pun tak ada teks. Sekarang dah ada teks. Okay, bila dah boleh buat macam ni, maksudnya segala dalam ni ataupun mana-mana saja pun kita boleh bawa keluarkan dia dan duduk di luar daripada tu. Saya malah nak tulis, saya copy je. Okay.
Jadi saya buat mesej, cerita dia sama macam yang kat dalam mesej ni, sampai kepada koma ni. Koma dan saya punya susunan pun kena cantik lah. Indent dia betul. Asal dia semua ni dalam satu barisan, panjang sampai kanan ya. Tapi sebab kita nak memudahkan untuk baca, kalau panjang sampai kanan ni nak ke scroll kanan pula, sebab kita turun ke bawah. Bila turun ke bawah kita akan nampak satu garisan ni, dia beritahu indent kita betul, dan dia bagi tahu sebenarnya benda ni dalam satu garisan, ada dalam satu line. Sebab bacaan dia line per line lah. Okay. So macam mana kita, bila saya dah tahu kat luar tu, jadi saya boleh padam semua ni. Saya pakai teks Jadi saya boleh gantikan variable tadi tu, yang kita dah buat message tadi tu, teks sama dengan MESEAJ. Ni message ni, saya double klik ni. Sama dengan ni. Ni sama dengan ni. Jadi nilai nanti teks ni akan dapat keseluruhan semua ni. Jadi kalau saya padam, tambah, kalau tak ada error, kita akan dapat sama je macam yang mula-mula kita buat tadi. So bila macam ni, bila kita dapat keluarkan dia, jadi kita punya label tu tak adalah nampak agak bercelaru lah kan. Nampak cantik je, tag message. Message ni datang dari mana? Dari atas ni. Cuma sini je kita kena buat susunan betul-betul lah, koma apa semua ni. Ni kena betul. Supaya dia jadi begini. Okay. So bila dah boleh buat macam tu, dan kita ada teks ni sama dengan message, kita boleh buat condition juga. Contoh saya nak buat satu lagi message. Saya kata message 2. Saya buat satu condition mudah lah teks ni. Saya kata kalau close lebih besar dari open, kita keluarkan message. Contoh tau. Close lebih besar dari open, kita keluarkan message yang ni. Kalau selain daripada tu, kita keluarkan message nombor 2. Awak ni message nombor 2 ni saya tidak dapat itu je lah, contoh je lah. Okay, jadi kalau kata saya tukar, saya tambah. Okay. Kita dah kata kalau kata harga tu close lebih besar dari open, kita keluarlah open price, close price, resistance. So kalau kata harga tu hitam, candle hitam, tidak dapat dikesan. Bila kita buat macam ni, kita dapat, mana kita lebih senang nak menyusun. Di bawah ni pun tak adalah pening kepala sangat. Nampak pendek je. Kemas je kita punya label ni. Message je kat atas. So message pun kita boleh pilih-pilih mana nak. Kalau kata color ni nak tukar ni color blue, color belakang ni kan, katalah close lebih besar dari open. Besar open kita buat color blue. Selain daripada tu kita buat color red. Kalau saya tambah, sepatutnya dia akan color red lah belakang. Okay, color red. Kalau color red, kalau dia positif, color blue. Label tu color blue. Dan juga gitulah, ni contoh je, contoh simple. Maksudnya cerita dia, kalau kita tak nak pening-pening macam yang tadi tu, kalau ikut permulaan kan kita punya message teks tadi tu kat sini panjang. Kadang-kadang kita punya tu jadi panjang sampai ke bawah. Kalau kita nak buat perubahan pun agak macam susah sikit lah. Jadi bila kita dah susun dia kat atas, cantik-cantik, message 1, 2, 3, 4, 5, 10 pun tak apa. Dan kita buat satu condition lah kat dalam, di bawah ni nanti. Sama ada nak buat condition dalam teks ni ke, ataupun kita nak buat if else ke, if close lebih besar ke, itu terpulang. Tapi kita boleh bila buat macam ni kita nampak lebih kemas, dan senang nak baca. Bukan setakat kita saja senang nak baca. Pertama kita buat untuk kita senang baca, tapi kalau kita ada buat kolaborasi dengan orang lain pun senang nak baca. Senang nak baca. Sebenarnya baguslah dalam PrimeScript ni, kita ada color kan. Color ni semua dia beritahu dah. Ini GUI untuk programming. Baguslah. Kalau kata tak, contohlah kalau katalah dia tak ada beberapa color, kita punya programming macam ni mampu kejung lah. Siapa biasa buat HTML pakai Notepad,
dulu-dulu zaman dulu-dulu dia tahulah betapa kejamnya lagi kalau nak cari kesalahan, nak cari error apa semua. So bila ada color ni kita dah nampak cantik lah. Ni pun siap, indent pun ada garisan lagi dah. Jadi kita dah tahu dah kalau kata salah tu, skrip ni betul, kita dah copy semua betul, tapi masa keluar error, salah satunya kemungkinan besar indent ni lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi. Kalau tak esok pun, saya rasa saya dah cukup dah ni. Satu. Okay. Tak cukup juga. Dah. Apalah tak cukup. Minggu ni start berapa hari bulan? Minggu ni start 6 hari bulan. Yelah, tak cukup lagi lah. Dah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allahuakbar. Tak apalah, nanti kita cerita satu lagi lah. Assalamualaikum. Bye-bye. Terpaksa jumpa sekali lagi.